Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita masuk dengan hadis yang kedua daripada 42 hadis dasar kepada Islam, yang mana saya sebutkan pada petang semalam. Bagi mereka yang mengetahui isi kandungan, tak payah hafal pun hadis 40 ni. Cukuplah dengan kita memahami apa isi kandungan yang ada dalam 40 hadis ini, kita dianggap sebagai orang yang memahami dasar Islam, asas Islam. Sebab tu Imam Nawawi, ulama besar dalam bidang hadis, fiqh, Masya Allah, seorang wali Allah besar, beliau mengumpulkan dalam ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu hadis-hadis Nabawi. Dia kumpul 42 hadis. Orang panggil hadis 40. Sampai hari ni satu dunia orang belajar kitab ni. Sampai hari ni satu dunia kitab ni menjadi silibus pembelajaran di madrasah-madrasah. Dan kenapa? Kerana ianya adalah asas dalam Islam. Bila kita faham, semalam kita belajar bab niat. Semalam dengan hadis yang masyhur daripada Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Amalan itu berdasarkan kepada niat. Niat membezakan antara adat dan syariat. Jadi penting sangat untuk kita memahami dasar-dasar agama yang akan disebutkan. Hari ini kita dengan sebuah hadis yang panjang, mungkin saya akan ringkaskan ataupun saya akan bahagi dua, petang esok bagi hadis ini panjang. Hadis ni nama dia, kalau tuan-tuan bisa dengar, orang panggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Kalau sebuah hadis Jibril, inilah hadis Jibril. Apa dia hadis Jibril? Hadis Jibril menceritakan bagaimana satu hari Jibril datang merupa seperti seorang berpakaian putih. Datang duduk di hadapan Nabi SAW dan bertanyakan pada Nabi SAW tentang beberapa soalan. Yang mana soalan ini jawapannya adalah makna kepada ataupun intipati kepada ajaran Islam. Kita baca daripada awal. Kata dengan Umar radhiyallahu anhu aidan. Kata Imam Nawawi, hadis nombor 2 ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di ketika mana kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin di masjid, tengah duduk berkumpul ramai-ramai di sisi Nabi satu hari. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di kalangan kami ini satu lelaki. Cuai kata mai. Kami pun tak perasan, mai kot tu kan mai kot ni, tahu cuai kata duk ada depan Nabi dah. Lelaki ini syadidu bayadi thiyab, pakaian dia serba putih. Ni Jibril ni mai duduk depan Nabi. Sebab tu dianjurkan kita dalam Islam pakai putih. Pakai putih-putih. Saya dulu suka pakai color-color. Dan saya suka pakai putih-putih. Sebab lebih bersih ya. Lebih nampak kotor. Kita kadang-kadang kita pakai yang gelap, pasal tujuan kita tak mahu nampak kotor. Kan? Nabi sendiri suka pakai putih. Dianjurkan. Nabi kata, alaikum bil bayad. Hadis dalam Syama'il Imam Tirmizi. Hendaklah kamu dengan putih. Wa kaffinuha mautakum, dan kafankanlah orang yang mati di kalangan kamu pun dengan pakaian putih. Tak salah nak pakai baju color-color pun. Tapi kalau kita pakai putih lebih baik. Tak mahu musim panas macam ni, putih kan lebih baik kan? Lebih bersih, lebih jadi manusia cermat. Macam saya pakai putih-putih ni kan, Allah, sakit-sakit tak nak ni, tak boleh nak duduk kita. Pasal kita sakit dah nak lah. Maka kita akan jadi manusia yang lebih cermat sikit lah untuk nak jaga supaya jangan kotor. Tak ada jaga tu pun kena juga. Tapi nak abang kata putih. Nabi suka putih. Jibril datang pun dengan pakaian putih. Syadidu bayadi thiyab, dengan pakaian yang amat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambut dia amat hitam. Nak abang kata baju pun putih, rambut pun hitam. Kalau negara Arab, maknanya dia bukan mai daripada jauh. Dia tiba-tiba muncul ikut jelah-jelah ni ya. Sebab kalau musafir tentu berdebu, tentu kotor, tentu nampak pakaian dia kusam kalau dia kena debu-debu padang pasir.
Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang Arab, mereka punya kereta mereka memang berdebu tu ya. Tambah-tambah kalau naik GMC besar-besar tu di sana, tuan-tuan boleh tengok berdebu mereka main. Yalah, nak basuh apa, duduk negara pun memang berdebu dah betul ya. Dengan pakaian yang putih, rambut dia hitam, la yura alaihi atharus safari. Kami tak tahu, tak ada kesan daripada kesan musafir. Tiba-tiba aja coy. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami pun tak kenal dia ni siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiba-tiba dia mai, dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandak Nabi, lutut dia bertemu lutut dengan Nabi. Hai. Dengan tak kenal tuan-tuan mai duduk sandak lutut dengan lutut ni. Sahabat macam heran. Ni member dekat boleh buat macam ni. Takkan tak kenal boleh mai letak tangan, letak tangan atas paha. Orang tak buat jauh tu. Menunjuk kata, dia ni macam satu orang pelik. Dia duduk perhati tengok. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia letak dua tapak tangan dia atas paha Nabi. Dah main rapat, letak tangan pula. Ni orang rapat ni, orang biasa-biasa. Nabi pun tak kata apa. Tiba-tiba letak atas paha ni. Lalu waqala, dia tanya Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-Islam, yang dimaksudkan dengan Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu nak saksi bahawasanya Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, baru-baru ni saya buat kelas. Saya buat kelas online, makcik-makcik, orang tua-tua, mereka selalu duduk dalam kelas saya. Baru-baru ni saja saya suruh mereka baca dekat saya, ulang kaji balik bacaan dalam solat. Start pada Fatihah, tahiyat, bagi salam, lebih kurang doa iftitah macam tu lah. Benda-benda basic yang selalu duk baca. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila saya buat macam tu, baru saya tahu rupanya ramai orang baca, mengucap pun baca tak betul. Ikut dan, baris ikut dan. Baca selawat tak betul. Baca tahiyat tak betul. Saya duk main dalam kepala otak saya, alamak, macam mana mereka punya semayang selama ni? Macam mana mereka punya amal ibadat mereka buat selama ni kalau tak betul? Saya katalah kat makcik-makcik tu, okey, saya tegur apa betul apa semua. Saya kata baca pergi elok, nak bawa dalam semayang, baca, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, asyhadu pi Jahanam. Asyhadu saya tak tahu makna apa. Asyhadu bukan asyhadu. Asyhadu dengan syapadu lebih kurang. Tak betul ya? Tak betul. Takkan orang kita ni kata macam mana? Takkan Tuhan nak sikit-sikit lah. Tak betul. Takkan Tuhan nak zalim kita. Kalau hang boleh kata soalan, takkan Tuhan nak ambil kisah kot sikit-sikit. Kalau Tuhan kata balik, takkan hang kecil-kecil lu tu pun hang tak boleh betul. Saya tolong jawab sebelum kena tanya soalan di akhirat. Takkan hang kecil-kecil lu tu pun, benda kecil lu tu pun hang tak boleh betul. Hang jangan bagi alasan kata hang tak boleh belajar. Yang tu semua hang tak payah duduk mengaji alih bata, boleh baca ya. Mu'alaf masuk Islam mai pun boleh sebut elok kadang-kadang. Tapi munasabah kalau dia baru masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, okey tak apa. Ni anda Islam 40 tahun, dah 50 tahun, 60 tahun, duk tunggu hari yang nak pergi dah. Kubur, rumah duk panggil, rumah duk perambat, kubur duk panggil. Duk baca mengucap apa? Asyhadu, Jahanam. Semayang sah tak? Semayang tak sah. Kalau kita panggil tak sah, bukan kita batal. Sebab bacaan tu tak sah. Jadi mayang tu jadi batal. Rukun lah. Tinggal rukun. Baca rukun tak betul. Alamak. Tuan-tuan tak mau baca kat saya pun tak apa. Ni ada Tok Imam ada, Tok Bilal ada, siapa-siapa tuan-tuan pergi yang menerah. Carilah siapa-siapa pun
Yang agak-agaknya dia boleh baca apa betul kita punya bacaan dalam solat, perbaiki bacaan dalam solat. Ya? Betul balik. Saya nak buat video-video pendek lepas pada ni. Saya akan buat video-video pendek, saya akan tembak api dalam WhatsApp. Okey, tuan-tuan punya nombor telefon kena ada dekat saya baru dapat. Kalau tidak nasiblah dapat ke tak tahu. Jangan. Sebab saya hantar dalam bentuk broadcast. Broadcast tu saya buat grup, tuan-tuan tak tahu kata tuan-tuan duduk dalam grup. Sekali 250 orang saya hantar. Sekali 250 orang. Kalau tuan-tuan tak save nombor saya, jadi tuan-tuan ambil siap-siap sekarang nombor saya, WhatsApp mai kat saya nombor tuan-tuan. Baru saya hantar. Tulislah orang nak abang nombor telefon ni 019-457-5332. Ambil nombor saya, WhatsApp mai kat saya. Assalamualaikum Ustaz, nama saya sekian-sekian. Saya tulis nombor tuan-tuan. Tuan-tuan tulis nombor saya. Tulis situ nama saya. Tak mau tulis panjang-panjang, Bo USS cukup. Ustaz Syahul Hamid. Okey? Tuan-tuan, nanti saya nanti hantar. Saya lah ni baru nak buat pula video-video pendek 5 minit satu hari, 5 minit 10 minit, pendek-pendek. Tuan-tuan duduk sikit-sikit hari-hari. Dengan syarat tuan-tuan kena ada nombor saya, tulis nombor nama saya. Tidak tak dapat, saya hantar tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan kena ada, saya kena ada, dua belah pihak baru dapat. Abang dapat nombor saya 019-457-5332. Tulis, simpan. Tak tahu tanya ke Tok Imam. Okey? Nanti saya pun betul. Sebab benda ni makan masa. Kalau kita nak duduk kelas, kadang-kadang saya tahu orang tak ada masa. Maka nanti saya buat 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Tengok, tak mana pembetulan, buat pembetulan. Tak mana pembetulan, tak mana silap, buat pembetulan. Sekurang-kurangnya hari-hari kita dapat ilmu sikit-sikit, perbaiki kita punya amalan. Dah? Sayang, takut nanti kita pergi di sana, duk ingat banyak dah kita dah menjala ikan banyak. Duk ingat kata ni boleh buat laksa ke, boleh buat apa ke, pipi sekok tak ada. Pipi sekok tak ada. Habis kot jalan. Okey? Baik. Kemudian dia tanya tentang Islam. Nabi pun bagi tahu, Islam itu kamu naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam hati kita kena percaya Allah saja Tuhan. Minta maaflah tuan-tuan. Kita boleh menerima agama lain sebagai orang punya agama. Tetapi Islam mengajar kita hanya menerima agama yang diiktiraf oleh Allah hanyalah Islam. Okey? Kita boleh terima, oh dia ni, oh apek ni dia agama apa ke, oh uncle ni dia agama apa ke. Baik fikir dia, lakum dinukum waliyadin. Agama aku. Habis aku pun tak perli kata kat agama hang pun tak payah kata kat agama aku. Okey, berhenti sampai dekat tu. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh ada pengiktirafan kepada satu-satu agama. Dah agama mereka pun betul juga. Hang kata lu tu je. Habis lah. Murtad. Tak boleh kata macam tu. Faham tak? Perkataan tu jangan kata. Faham tak? Perkataan lu tu tak boleh kata. Ada satu hamba Allah. Ni cerita betul ni. Satu orang. Ni main cerita saya. Dia duduk sembang-sembang dengan orang bukan Islam. Lepas tu, dia tu kata, oh, kami orang bukan Islam. Dia ni pun bagus. Dia ni kononnya nak ambil hati orang bukan Islam tu. Non-Muslim tu. Lalu dia pergi kata macam ni. Dia pergi kata, dah ini, you tak payah tak sedih lah. Ini you walaupun you punya agama, kita punya agama. Ini agama semua sama mah. Alamak. Dia main kata kat saya kata, alamak abang, mengucap balik. Tak boleh cakap macam tu. Tuhan kata dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah pencipta alam ni, dia agama yang Tuhan bagi satu ya, Islam. Dengan kita tidak menghina kepada agama lain. Cukup lah. Tapi dalam hati, agama yang Tuhan terima, Islam. Hampa pun yang betulnya kena masuk Islam. Tapi dah hampa tak dapat hidayah, hampa tak mau masuk Islam, itu hampa punya bersaing. Aku tak ada hina, tapi kita doa. Mudah-mudahan orang bukan Islam ni pun, dia dapat hidayah satu hari nanti dia masuk Islam. Kita boleh doa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah bagi hidayah pada kaumku ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, kerana mereka tidak mengetahui. Ya, tetapi berdoa dengan masuk syurga bagi orang kafir itu dilarang dalam surah, dalam surah At-Taubah, ketika bapa menakan Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan tak mengucap, Nabi doa, ya Allah ampunlah dosa Abu Talib, turun ayat Quran,
ma kana lin nabiyyi walladzina amanu, tak sepatutnya bagi nabi direct toy sound direct toy turun ayat lala tu turun ayat ma kana lin nabi, tak sepatutnya nabi walladzina amanu, dan mereka yang beriman bersama dengan nabi, ayyastaghfiru lil musyrikin, mereka minta ampun kepada orang-orang musyrikin, orang yang kafir non muslim, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adik-beradik yang terdekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahawa mereka ini adalah penghuni neraka jahim, mesti mereka kufur pada Allah. Doa kena tahu, doa apa boleh, doa apa tak boleh untuk bukan Islam. Okey, sebab kita ni kan agama negara madani, kita nak harmoni, tak mau bergaduh, siapa pun tak mau bergaduh. Siapa pun tak mau bergaduh. Tapi dalam agama ada panduan dia, apa boleh, apa yang tak boleh. Maka Nabi kata Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Wa tuqimas salah, yang kedua kamu mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, kamu keluarkan zakat. Apa dah? 3. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji ke Baitillahil Haram di Mekah sekiranya kamu berkemampuan kepadanya, akan jalan. Berkemampuan ni ulama bahas panjang. Berkemampuan dari sudut harta, maksudnya ada duit. Lah ni kalau nak pergi haji, paling-paling tak pun kena daftar saja kena 1,000 berapa? 1,360 tu daftar. Daftar yang melayakkan nama kita ada dalam senarai untuk pergi haji. Jangan pergi buka akaun tabung haji. Ada orang salah faham. Dia pergi, ni pengarah tabung haji abang saya. Dia kata, depa buka akaun tabung haji, depa ingat depa dah daftar haji. Tonton nama tak ni. Tunggu. Bulan tak jatuh ke riba. Saya balik Mesir tahun 2006. Saya balik main Malaysia. 2006-2007 tu saya daftar nama saya. Saya dah pindah haji masa duduk di sana. Saya daftar pula nama saya di tabung haji. Okey. Dan nama saya naik untuk 2025. Apa tu? Dekat 20 tahun. Dekat 20 tahun. Kalau tuan-tuan tak daftar lagi pada sekarang, tuan-tuan tunggulah lagi 20 tahun belum. Dah sampai bila-bila nama tak akan naik. Kita kena ada nama dalam tabung haji. Beruntung. Pasal apa? Kos untuk mengerjakan haji adalah 25,000 lebih. Kos. Tuan-tuan, bukan 12,000, 11,000 yang tabung haji minta tu. Yang tu tabung haji kata bayar kat aku 11,000, 12,000, takat tu je. Baki lagi sampai 25,000. Tabung haji tolong bayar. Saya tak kerja dengan tabung haji, tapi pengarah main suruh saya cakap, "Ustaz, tolong cakap benda ni, orang tak tahu Ustaz." Oh, saya tak tahu. Lagi dia tak abang tobat, saya pun tak faham. Oh, betul lah. Oh, saya tak tahu. Rupanya tabung haji bagi subsidi yang baki tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi yang swasta, mana ada 25,000, 40,000, 60,000, 100,000. Tu dia lah. Jadi jangan tak daftar. Perginya tabung haji dekat belakang tu ya. Pergi sat je 10-15 minit, tengah jam. Daftar masuk sebagai orang nak mengerjakan haji. Bukan buka akaun tabung haji. Tu dua benda yang berbeza. Sekurang-kurangnya kena ada RM1,360 melayakkan nama kita dalam tempoh 20 tahun tu. Mereka akan panggil. Boleh jadi orang ramai tak pergi, nek. Banyak mati ke apa kan, nek. Saya rasa nama saya nek ni pun mesti banyak mati COVID agama. Asal kot. Kalau agama tak ada COVID pun ingat lagi 10 tahun apa nama nek. Sebab masa saya pergi daftar tu, dia punya slip tu keluar 2070. Saya kata ni dah jam balik dah, tak pergi lagi. Betul tak? 2070. Bila tu nak boleh pergi? Kata pak, kata panggil. Oh, Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni saja bagi tahu sebab ada kaitan dengan apa yang kita sebut. Rukun Islam ada 5 perkara. Rukun Islam bukan Islam.
Belum lagi Islam. Tetapi rukun Islam menggambarkan ada ciri-ciri Islam pada diri seseorang. Itu Islam apa? Islam menerima zahir batin apa yang dibawa daripada Allah melalui Rasul. Itu nama Islam. Tapi kalau ada orang bawa mai agama dekat kita, tiba-tiba kita tak mau pegang, tak mau ikut, kita kata tak betul, maknanya kita bukan Islam. Sebab kita tak terima. Islam itu menerima. Kalau orang tanya Islam tu apa dia? Islam itu menerima. Menerima apa? Menerima hukum hakam, maklumat amalan dalam Islam melalui lidah Nabi daripada Allah. Allah bagi dekat Nabi, bagi kat malaikat, malaikat hantar kat Nabi, Nabi cerita lidah melalui lidah ulama sampai kepada kita. Itulah amalan ataupun hukum dalam Islam, kita kena terima. Itu makna Islam. Habis itu yang semayang, puasa, zakat, haji ni 5 rukun. Ini rukun, perkara penting. Tengok masjid ni punya besar, tiang dia pun besar, tiang dia pun banyak. Asas untuk terbinanya Islam. Bukan sempurna lagi Islam, belum. Kalau hang mengucap, hang semayang, hang puasa, hang keluar zakat, hang pi haji, tiap-tiap tahun pi haji, tiap-tiap tahun keluar zakat, zakat wang simpanan keluar, zakat perniagaan keluar, zakat fitrah keluar, macam-macam zakat dia keluar. Puasa sunat, puasa wajib, semua hang buat. Semayang sunat, semayang wajib, semua hang buat. Tiba-tiba ada hukum dalam Islam yang memang jelas, tak ada khilaf, hampir bangkang, murtad, keluar pada Islam. Contoh faraid, hukum pembahagian harta. Ada dalam Quran? Siapa mati dapat berapa apa, yang ni dapat 1/2, ni 1/8, ni 1/6. Siapa bagi 1/berapa tu? Siapa bagi? Allah. Siapa yang bagi tahu dapat berapa? Dia ni kalau mati tinggal berapa orang, hang dapat berapa, hang dapat berapa? Siapa abang? Allah, pencipta alam. Tiba-tiba hang kata apa? Zalim hukum ni, tak betul. Rosak amil agama. Pasal walaupun hang mengucap, walaupun hang bersemayang, walaupun hang puasa, walaupun hang keluar zakat, walaupun hang pergi haji, murtad, keluar pada Islam. Maknanya hang ada rukun Islam tapi hang tak ada Islam. Tuan nampak gambaran tu? Sebab tu saya kata, bagi masa setengah jam, 5 minit lagi saya berhenti. Tiap-tiap petang duduk dengan saya 5 minit, setengah jam. Kita nak cerita tentang dasar Islam. Setengah jam dalam sebulan ni, insya-Allah kita nampak gambaran, oh tu dia Islam. Selama ni kadang-kadang orang salah faham, dia kata rukun Islam, hang buat rukun Islam, hang Islam. Dah, hang faham tak betul. Tetapi rukun Islam tu adalah amalan-amalan besar dalam Islam. Yang tu hang kena buat. Tapi belum nama Islam secara sempurna lagi. Sekiranya ada hukum Islam tapi hang tak mau, hang tolak, hang kata tak betul, hang kata tak mau ikut. Atau apatah lagi pi menghina pula, kata tak betul. Ni Islam semua habis zaman unta. Allah, apa cakap gitu? Sampailah ni ada orang naik unta? Tidak. Sampailah ni ada orang naik unta. Dan percaya satu hari nanti orang akan naik unta. Bila Dajjal keluar esok, orang akan naik unta. Pasal apa? Pasal Dajjal apabila keluar, sistem dunia lumpuh. Tak ada minyak, tak ada elektrik, tak ada sistem. Tak ada kapal terbang, nak terbang semua tak ada. Kenderaan di jalan semua tak ada. Internet, televisyen, handphone, segala maneka apa pun tak ada. Manusia kembali macam zaman dulu-dulu balik. Lepas itu masa tu dia kata apa? Naik unta lagi bagus daripada naik kereta. Jangan hina lah. Ada masa tu mungkin di setengah-setengah tempat masih lagi relevan. Sampai sekarang di Padang Pasir relevan naik unta. Tak boleh naik kenderaan. Naik kenderaan sangkut pergi habis dulu tu lah. Tuan-tuan, tak ada kena-mengena antara unta dengan apa. Tapi sekurang-kurangnya jangan menghina agama kalau kita tak tahu. Ini penting asas dalam kehidupan kita, Islam. Jadi bila Nabi dah bagi tahu dah 5 rukun Islam, apa Jibril kata? Qala sadaqta. Betul. Ang betul wahai Muhammad. Apa sahabat ni kata? Ni Umar Al-Khattab riwayat hadis ni. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami rasa pelik dia ni, yang lelaki yang mai ni. Dia mai tanya soalan, lepas tu dia kata betul. Paling-paling tak, oh macam tu ha. Okey. Ni dia pergi kata apa? Dia mai tanya soalan, dia membenarkan betul apa hang kata. Macam mana betul? Kalau
kalau hang kata lugu tu maknanya hang dah tahu lagi awal lagi. Dia pun pelik. Dia main tanya soalan, dia kata betul. Yalah, dia Jibril, dia guru pada Nabi Muhammad. Dia yang ajak Islam melalui perantaraan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Dialah bermain. Tentulah dia pandai. Tapi dah sahabat tak kenal lagi masa tu dia siapa. Ulama kata oleh kerana Jibril ni tanya soalan, ulama kata soalan ada 3 macam. As-su'al thalathun. Dalam bahasa Arab dia kata soalan. Duk tanya soalan ni ada 3 macam. Pertama, imma litta'allum. Pertama, soalan kerana nak belajar. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, kalau kita puasa-puasa, kita korek telinga, batal tak puasa kita Ustaz? Oh, itu dia nak tanya pasal dia tak tahu. Satu. Yang kedua, imma litta'lim. Kadang-kadang ada orang bila dia bagi tahu orang tak mau dengar. Orang ditanya balik, hang apa ada authority nak main tegur aku? Jadi dia buat macam mana? Ada majlis ilmu, dia tanya soalan dekat ustaz. Ni ustaz, ada soalan, saya nak tanya satu soalan. Kalau makmum buat macam ni, sah tak semayang dia? Tiba-tiba ustaz tu pun hurai. Orang yang tanya soalan, dia tahu dah hukum. Tapi kalau dia habang, orang tak mau dengar. Lalu dia tanya suruh guru tu yang huraikan. Bila guru hurai, ustaz dah kata macam tu, kena terima. Faham? Kadang-kadang ada orang macam tu. Dia tak boleh. Ego. Dia tak boleh dengar. Jadi, ini nama dia mengajar. Soalan kerana nak mengajar. Dengan soalan tadi, ramai orang boleh dapat manfaat. Okeylah. Dan yang ketiga ni paling jahat. Wa imma litajhil ala sabilil istihza. Dan satu lagi soalan, dia saja nak perli-perli. Soalan. Dia tanya perli soalan. Faham tak? Ini main soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak tanya. Ustaz duk mengajar ni semua kulit. Isi Ustaz tak terang lagi. Boy. Mau kulit dengan isi kena nyanyi lagu Ella. Isi dan kulit. Tanya isi dengan kulit. Ada depan masyarakat kita. Kulit pun tak ketahuan lagi. Nak tanya pasal isi. Sabar Ustaz. Apa betul kulit tu? Kalau hang pandai mengaji isi, apa mengaji tu guru lain? Mana boleh cerita semua dalam satu-satu masa? Sabar-sabar. Hari lain. Ada kelas lain. Nama dia kelas isi. Kelas isi memang. Hari ni kelas kulit. Kulit pun tak betul. Isi lagi tak betul ya. Masyarakat kena betul dulu benda-benda zahir. Dia ada. Ni ada lah ramai-ramai. Cuai kata sekok. Dia ada perangai pelik-pelik. Pasal apa kononnya dia belajar tinggi. Ustaz ni dah urai semua kan. Macam alah biasa-biasa. Ustaz ni makam dia pun dia rendah. Perli pak. Soalan bukan soalan nak tanya. Soalan perli. Saya bersapi satu kuliah. Orang tanya saya soalan. Hantar main soalan. Tapi saya tak baca. Tapi dalam hati saya memang terbakar gila tu. Dia kata apa saya? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz rasa macam mana badan kalau gemuk-gemuk kalau buat amal ibadat? Hulur. Masa tu berat badan saya 115 tahun sudah. 2 tahun sudah. Akhirnya saya balik, saya tak baca soalan. Tapi saya sabar. Saya kata tak apa. Apa tengok lepas pada ni. Alhamdulillah saya dah turun 20 kilo. Dan dalam proses untuk turun lagi. InsyaAllah. Doa ke saya beri kuih. Kan? Tapi kalau ramai bincang. Ustaz, saya kesian kat Ustaz. Saya tengok Ustaz badan besar. Ustaz dia main penyakit macam-macam Ustaz. Ustaz kena kuih sikit. Kan? Ini nak abang main badminton tak boleh main lah sikit lutut. Tadi baru balik pergi jumpa doktor. Doktor kata Ustaz kena rehat. Pula dah aku baru semangat nak main badminton. Kena kuih dulu baru boleh main badminton. Okey, jadi rehat sat nanti esok-esok ni sambung balik. Main syok-syok boleh, tapi nak abang kata jangan perli orang. Dia dah siapa pun tak suka dalam dunia. Kalau kita rasa kita nak bagi nasihat betul-betul, kita panggil, kita bagi tahu kat dia. Kan? Siapa pun akan suka dalam dunia ni. Sekurang-kurangnya mudah-mudahan Allah didik kita jadi manusia yang baik. Tuan-tuan, hari ni kita belajar satu soalan Jibril. Iaitulah Jibril tanya apa itu Islam. InsyaAllah esok petang kita sambung. Esok petang kita sambung soalan Jibril. Ada 2-3 soalan lagi dia tanya. Supaya kita nampak gambaran tentang Islam. Terakhir, saya nanya soalan kat tuan-tuan. Ni soalan cepu emas. Apa itu Islam?
Tadi jawab Tadi saya bagi tahu Islam tu apa? Islam tu apa? Menerima. Ingat kalimah tu biar dia. Islam tu apa dia? Menerima. Terima apa yang dibawa daripada Nabi Muhammad, daripada Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Apa yang Allah nak, apa yang Islam bagi kat kita, kita kena terima. Itu nama Islam. Ni tadi apa? 5 rukun. Itu rukun Islam. Belum lagi makna Islam yang sempurna. Boleh faham? InsyaAllah. Bawa yang tu balik dulu. Nah, ingat, aku banyak lagi aku tak terima lagi ni. Nak kena terima semua. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dan terima Islam keseluruhan. Jangan terima sebahagian hukum, tolak sebahagian hukum. Bererti belum sempurna kita punya Islam. Sekadar tu je tuan-tuan untuk petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk Sabtu dan Ahad kuliah Zuhur saya di Masjid Binjai sebelum sembahyang Zuhur, selepas Asar di sini untuk dalam Ramadan punya jadual. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.